الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pelajar diingatkan sentiasa mematuhi SOP, memakai pelitup muka dan mengamalkan perjalanan kerja serta mengekalkan kedudukan antara tanpa mengubah kedudukan. Tanpa mengubah masa, saya menjemput Ustazah dan Norma untuk menambahkan tazkirah kepada malam ini. Dipersilakan. Tadi dia mana? Aduh ni jam. Apa saya kita cari? Ikut mana tak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita baca doa sama-sama. Anak-anak tanda tangan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah tak main berapa minggu? 2 minggu ke? Lebih kurang tu. Jadi alhamdulillah, kawasan Kulim alhamdulillah telah terselamat. Alhamdulillah, Allah telah bebaskan daerah Kulim ni daripada COVID-19. Alhamdulillah. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustazah nak sambung kuliah kita pada malam ni, fiqh wanita, Ustazah masih menggunakan buku Daurah Wanita, fiqh wanita yang ditulis oleh Dr. Anisah Abdul Ghani. Ini adalah di antara ketua pembimbing tabung haji. Baik, Ustazah akan sambung semula kitab ni. Baik anak-anak semua ada kitab ke? Tak dapat lagi? Tak bagi lagi? Tak apa. Nanti bila dapat kitab baru kita rujuk balik semula. Baik, sebelum kita nak mulakan, kita mulakan dengan selawat
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat 3 kali, kita terus masuk kepada tajuk kita sebab masa kita singkat. Jadi Ustazah akan huraikan malam ni, Ustazah akan masuk terus ke tajuk haid. Baik, sebelum kita nak selawat, Ustazah akan masuk terus ke muka surat 17. Kamu boleh tanda muka surat 17. Kita masuk terus ke muka surat 17 berkenaan dengan haid. Sebab Ustazah rasa yang haid tu paling penting sebab kita nak tengok kiraan dia, kita nak tengok tempoh dia. Jadi anak-anak semua kita Allah anugerahkan kita orang perempuan dengan satu nikmat yang Allah bagi kat kita adalah haid. Darah haid, alhamdulillah. Baik, kita selawat dulu sama-sama. Ikut Ustazah ramai-ramai semua Ustazah tengok ni ramai ni anak-anak poli ni ramai. Kita selawat ramai-ramai. Mudah-mudahan pada malam ni dalam majlis ilmu kita pada malam ni Ustazah berada dan bersama-sama dengan kamu di PTSB Politeknik Kulim. Alhamdulillah. Kita selawat sama-sama 3 kali. Kita mohon syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sama-sama bagi bergema, rasa bergema dalam pusat Islam ni. Kita selawat sama-sama, kita mohon syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita semua Allah anugerahkan syafaat Nabi, insya-Allah Allah akan sentiasa kurniakan rahmat dan keredaan kepada kita semua. Kamu anak-anak poli, terutama kamu ni seorang penuntut, seorang pelajar. Alhamdulillah. Baik, kita selawat sama-sama. Wahid isnani salasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama kuat-kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Baiklah, kita masuk tajuk hari ini muka surat 17 dan 18 insya-Allah. Nanti anak-anak bila kamu dah dapat kitab semua, kamu tanda hari ini Ustazah huraikan kepada kamu berkenaan dengan haid. Bila kita ni orang perempuan, bila sebelum ni Ustazah cerita dekat kamu berkenaan dengan toharah. Macam mana cara kita nak bersuci, nak suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hari ini Ustazah masuk terus kepada haid. Kita orang perempuan bukan kata haid saja anak-anak, kamu dah remaja, usia kamu dah remaja. Bila remaja, kamu kena tahu tentang sifat tentang darah. Allah anugerahkan kepada orang perempuan, kamu ada darah apa? Darah haid. Kemudian ada darah apa lagi? Istihadah, darah penyakit. Kemudian ada darah apa lagi? Darah wiladah, darah beranak. Lepas tu ada darah apa lagi? Darah nifas. Semua tu kamu kena belajar. Dan kamu kena tahu juga macam mana cara kita nak menyucikan darah haid, macam mana kita nak tahu hukum mahkam dia. Darah istihadah, macam mana kita nak beramal bila kita ada darah istihadah, macam mana cara uduk kita, macam mana cara solat kita. Jadi anak-anak, terutama kamu anak-anak remaja, kamu kena dengar betul-betul berkenaan dengan haid dan istihadah. Termasuk juga keputihan. Yang Ustazah cerita sebelum ni, keputihan tu wadi. Keputihan tu adalah warna putih keruh tu yang kental tu. InsyaAllah kita akan terang satu persatu. Jadi untuk malam ni insyaAllah Ustazah terang kepada kamu dulu bab haid. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari segi bahasa, apa dia maksud haid? Yang kata haid Allah anugerahkan kepada kita orang perempuan ni. Haid ialah sailan. Haid itu ialah mengalir.
Kalau kata haid ni, haid dia mesti mengalir dari segi bahasa. Lembah yang dikatakan haid apabila mengalir, pokok juga dikatakan haid apabila mengalirkan getahnya. Kalau pokok getah dia keluar susu panggil mengalir. Kalau kita manusia keluar darah daripada faraj kita juga dinamakan mengalir. Haid mestilah mengalir keluar daripada rahim. Keluar daripada rahim, keluar melalui faraj kita. Dia akan keluar daripada faraj kita sampai nampak di modest kita, di panty liner kita. Tu baru nama haid. Selagi darah tu tidak mengalir keluar, dia duduk di dalam tak keluar-keluar, tak nama haid. Jangan duk pi kacau dia. Kadang-kadang kita ni anak-anak kadang-kadang kita darah haid ni, kita tahu dah tempoh haid dah sampai. Kan? Kita berasa semacam saja kan? Kita boleh rasa dah haid mai. Kita boleh rasa dah apabila nak datang haid, kita boleh rasa. Tapi kita duk tunggu tak keluar-keluar. Dia tak keluar. Masih lagi duk di dalam. Dia duk tunggu tak keluar. Dia pandai duk pi buat apa? Dia buat apa anak-anak? Dia pi duk kacau. Oh, tak payah dia kacau dia. Selagi darah tersebut tidak mengalir keluar daripada faraj, tak keluar pada faraj, tak ada di seluar kita, spender kita, tidak ada di panty liner sebagainya, bukan nama darah haid. Makna dia darah haid mesti dia mengalir keluar dulu titik ke 2 titik ke, kena seluar kita ke, modest ke, panty liner ke, itu baru dinamakan darah haid. Lepas tu kena tengok pula sifat darah tu, warna apa darah tu. Itu dikatakan mengalir dari segi bahasa. Baik, daripada sudut syarak pula, apa dia haid daripada sudut syarak? Daripada sudut syarak, para fuqaha berbeza dalam mentakrifkan haid, tetapi membawa maksud yang sama. Baik, kita tengok dulu mazhab Syafi'i. Kita tengok mazhab kita mazhab apa anak-anak? Mazhab Imam Syafi'i. Jadi haid kena ikut siapa anak-anak? Mazhab siapa kita nak ikut haid? Hukum berkenaan dengan haid kita tetap mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik, kita tengok apa kata Imam Syafi'i haid dari segi syarak. Haid ialah darah yang keluar dari faraj wanita. Anak-anak tulislah sikit dalam handphone ke, dalam buku ke. Haid ialah darah yang keluar daripada faraj wanita yang sihat, bukan yang disebabkan melahirkan anak. Tu yang nama dia haid. Jadi bila Imam Syafi'i mentakrifkan haid mestilah darah yang mengalir keluar daripada mana? Faraj. Kalau keluar kok dubur, nama darah haid ke? Tak, yang tu nama dia buasir. Nama dia apa anak-anak? Buasir. Darah haid hanya keluar melalui faraj, bahagian hadapan sahaja. Dan dia keluar dalam keadaan yang sihat. Kita ni orang perempuan selalunya setiap bulan, rutin bulanan kita ada haid dan anak? Ada. Adalah juga yang 3 bulan sekali, ada. Tetapi kebanyakan haid kita memang Allah kurniakan setiap bulan. Ada yang ekstra sebulan 2 kali pun ada. Yang tu dia kena pi cek, tengoklah sebab apa haid mai sebulan 2 kali. Selalunya rutin, kita orang perempuan normal, sihat, darah keluar daripada faraj kita sebulan sekali. Okey, baik. Kita tengok lagi. Bila dia kata haid ni, bila dia kata haid mesti keluar darah daripada faraj, kita kena tahu pula macam mana warna darah yang keluar tu. Warna darah haid. Baik anak-anak, kita tengok warna darah haid. Warna darah haid dia mesti warna, dia ada warna merah.
Ada tak warna merah? Merah coklat tu, merah pekat, merah tua. Nah, merah tua, merah pekat, warna koko. Koko tu warna coklat lah kan? Warna koko gelap. Pernah tengok tak? Anak-anak tengok tak di panty liner kamu, di modest kamu, mula-mula dia keluar warna merah. Setengah orang dia keluar dulu warna koko. Dia tengok hormon badan kita. Hormon badan kita, setengah anak-anak keluar warna koko dulu, koko pekat tu. Kemudian ada setengah dia keluar warna merah terang tu. Bukan merah cair nah. Merah cair tu warna istihadah, darah istihadah. Ni dia keluar warna merah pekat. Merah nak merun kan, merah gelap. Warna koko gelap. Warna hitam. Oh, hitam pun ada agak kan, dia keluar awal lah kita tengok darah hari ni hitam. Warna keruh. Anak-anak tahu tak warna keruh warna apa? Warna keruh. Seluk tanah, tahu seluk tanah? Seluk tanah tu warna apa anak-anak? Seluk tanah warna apa? Tanah. Kamu ambil kau bancuh jadi warna apa? Warna keruh. Warna koko dia keruh tu. Kalaulah kamu tengok di panty kamu, di modest kamu ada warna keruh, koko yang macam tanah tu lah, warna keruh tu, itu juga darah haid. Kemudian warna kuning. Warna apa anak-anak? Warna kuning. Kalau warna kuning selalunya haid tu dah nak habis. Dia keluar merah, dah keluar koko, dah keluar hitam, dah keluar merun, semua dia keluar. Last sekali dia akan keluar warna kuning. Kalau siapa biasa cek waktu haid dia habis, dia tahu. Kata last sekali dia keluar warna kuning. Setengah orang ada kuning, setengah orang tidak ada darah warna kuning. Jadi kita tengok masing-masing tubuh badan kita, hormon kita. Jadi kalau warna kuning masih lagi darah haid. Warna kuning masih lagi darah haid. Jadi kalaulah kita habis dah darah, kita nak cek kemaluan kita, saluran faraj kita, nak menentukan haid kita betul-betul habis ataupun belum, betul-betul kering ataupun belum. Jadi kalau kamu cek dengan kapas, tengok-tengok keluar, kamu tarik-tarik warna kuning, maka dia masih lagi darah haid. Darah apa anak-anak? Haid. Jadi nak tahu kata haid tu habis, haid tu dah kering, warna jernih. Warna jernih warna apa anak-anak? Anak-anak, jernih warna apa? Putih. Jernih warna apa anak-anak? Ni ramai ni depan ustazah ni. Jernih warna apa anak-anak? Ni warna ayang ni panggil warna apa? Ayang ni panggil warna apa? Jernih. Kalaulah kamu cek kapas kamu, tengok ada jelly gel warna jernih ni warna ayang ni, baru haid kamu habis, kering dah. Kalau ada jelly di kapas tu tapi warna apa ni anak-anak? Warna jernih, maka kamu dah boleh mandi hadas, maka haid tu sudah kering. Faham tak anak-anak? Jangan sebut warna putih nah. Bila ustazah sebut jernih, ini dia jernih. Ni putih ke jernih? Putih ke jernih? Jernih. Jangan ada silap. Kalau putih macam telekung kamu pakai tu, putih tu sifat keputihan. Kalaulah last sekali kamu cek kapas, lagi ustazah tunjuk cek kapas. Ada tisu tak? Ustazah lupa lah nak bawa tu kapas muka tu. Ada tisu main ustazah nak tunjuk, nak kena ni, skeping cukup. Ustazah nak tunjuk cara kamu nak cek sama ada darah tu dah kering ataupun belum. Okey, baik. Bila kamu dah rasa darah kamu dah kering, tu tisu ke kapas muka?
Tisu pun okey je, mas keping kat ustazah. Sekejap kita dah tunjuk nah. Anak-anak kena buat tau. Kena buat macam ni baru kamu dapat tahu kata haid kamu kering ataupun belum. Jangan bila kamu tengok dia seluar dah tak ada, di panty liner tak ada, kamu terus mandi. Lepas kamu mandi, kamu solat, tengok keluar pula darah. Ataupun kamu duk tunggu lagi dia tak apa, kamu berasa dia macam tak kering betul, kamu tak mandi hadas. Tak boleh juga. Takut di dalam saluran faraz kamu dah tak ada darah. Okey, baik. Kita tengok. Bila kata kita nak tahu tempoh darah kita dah habis, kita tengok rutin kebiasaan kita. Rutin kebiasaan kita, haid kita berapa hari? Kena tulis anak-anak. Kalau boleh, gunalah kalender hijrah. Kalender hijrah tu tanda. Terutama anak-anak yang ada masalah kitaran haid. Dia punya pusingan haid dia macam-macam. Dia tak sama. Jadi anak-anak yang ada masalah haid, dia punya suci pun pendek, haid yang panjang, kena pakai kalender. Bukan kalender kuda kalender kuda tak mau. Nak kalender apa anak-anak? Kalender hijrah. Ambil kalender hijrah bulan-bulan Islam, tanda insya-Allah tak lari. Haid dia tak lari insya-Allah. Sebab apa? Bulan Islam tu dia ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Tapi kalau bulan Masrihi dia tak sama, ada 30, ada 31, ada 28. Jadi anak-anak guna kalender hijrah, dan sudah minta tolong sangat-sangat kepada anak-anak remaja ni, carilah setiap seorang kalender hijrah. Kadang-kadang kita pergi kedai dapat yang kecil tu kan. Kecil tu dia kuda juga tapi dia ada hijrah kan. Tanda ikut kalender hijrah, insya-Allah kamu boleh tengok kitaran darah kamu dengan baik. Baik, macam mana kita nak cek bila kita nak tahu darah kita dah kering? Tadi warna darah dengar dah kan? Warna darah boleh beza dah kan? Kalau warna dia merah cair tu bukan merah cair macam dengan kamu dah cabai hidup. Kenal tak cabai hidup? Cabai hidup tahu tak cabai besar? Cabai besar. Kenal tak cabai? Cabai ke tak kenal ke? Kenal tak cabai? Cabai kamu panggil apa? Cabai hidup ke cabai besar? Cabai apa? Cabai hidup. Cabai besar. Okey. Kamu tengok warna dia berkilat tak? Berkilat tak? Warna dia merah berkilat cair, warna dia bercair, apa macam cair tu. Kalau darah tu dia cair, berkilat, yang tu bukan darah haid. Tapi ni kita payah nak beza darah, sebab darah istihadah warna apa ni? Koko juga, merah juga, betul tak? Istihadah pun warna koko, istihadah pun warna merah. Kita tak boleh nak beza yang mana darah haid dengan darah istihadah. Ni bila kita tak boleh beza, kita kena tahu cara pengiraan tempoh haid. Baik anak-anak, ustazah nak tunjuk cara kamu nak cek. Sebenarnya jangan pakai kapas ustazah ulang, jangan pakai kapas. Silap pula dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silap, jangan pakai tisu. Allahu akbar, tersasul dah. Kamu kena pakai kapas. Anak-anak kena pakai kapas. Tahu tak kapas apa? Jangan ambil kapas orang mati tu dia ambil kapas orang mati yang lebih tu, dia potong-potong. Tak boleh, dia kapas dia dia tak rapat. Kamu pakai kapas tu orang panggil apa tu? Face muka tu orang panggil apa? Kapas apa tu? Nak bagi segak tu labuh toner duk apa? Sapu muka tu panggil kapas apa anak-anak? Cotton. Kapas muka lah senang no. Ambil kapas muka tu kan murah ya. Sebuku itu ada tak kapas tu? Ada lah nak segak kan. Okey, pakai kapas tu. Jangan pakai tisu. Dengar cukup ustazah tersilap cakap. Jangan guna tisu. Hari ni ustazah nak tunjuk sebab tak ada kapas. Ustazah tak ada kapas, ustazah nak tunjuk cara dia saja. Tapi kalau kamu pakai tisu, apa akan jadi? Ustazah tanya, kalau pakai tisu apa akan jadi?
dia akan koyak tisu lembut. Kamu bubuh di jari kamu kan, bubuh dalam saluran faraj kamu tu kan, buat keluar tinggal jari saja, tisu tak ada. Kena pakai kapas. Baik, cuma tuan-tuan nak tunjuk bentuk besar kapas tu. Macam ni. Lebih kurang besar ni kan? Lebih kurang lah kan. Kapas muka ni lebih kurang besar ni kan? Betul tak anak-anak? Besar ni kan? Okey, kena pakai 2 keping kapas. Pakai berapa anak-anak? 2 keping kapas. Ini Sayyidatina Aisyah dia suruh kita cek kemaluan kita dengan kapas. Tapi tak payah duk buh banyak-banyak, nak cek saja. Macam mana cara dia anak-anak? Ustazah pesan sekali lagi, jangan pakai tisu, kena pakai kapas muka. Pakai jari apa ni? Ni jari apa anak-anak? Jari kiri, jangan jari kanan. Nak makan nasi, jari kiri. Ambil jari tunjuk ni, balut. Anak-anak belakang nampak tak? Kamu kena bubuh air sikit. Demo. Tapi jangan Allahu Akbar. Jangan pakai tisu anak-anak, pakai kapas. Bila kamu bubuh air di kapas tu, melekat tak? Dia akan melekat macam ni. Kapas pun akan melekat di jari macam ni. Okey, kemudian kamu kan remaja kan, ruam di permulaan dia saja, permukaan dia tu, ruam di permukaan faraj kamu tu. Kamu tahu tak ruam tu macam mana? Kan bila kamu kencing ke tak? Kencing berdiri ke tinggung? Nak dengar kau tu bertinggung. Jadi bila kamu basuh kemaluan kamu, faraj akan terbuka. Jadi bila kamu nak cek kata darah tu dah habis, yang pertama darah tidak ada di panty liner dah, tak ada di modest dah. Di modest tak ada. Kalau kamu pakai panty liner pun tak lekat dah, di seluar pun tak lekat dah. Yang kedua, kamu tengok bila kamu kencing. Tengok ada dia macam line merah tu. Bila kamu kencing, tengok ada kencing waktu habis haid. Kena tengok takut ada dia macam benang tu. Dia warna merah kan? Warna merah. Kalau ayat kencing tu dah bersih, tidak ada macam benang garisan-garisan merah, makna dia haid tu dah tak ada, habis dah. Tapi di dalam belum tentu. Kadang-kadang kita kencing kan. Kemudian kalau kita tengok tak keluar dah di modest kita kencing pun bersih dah, tidak ada tali-tali benang darah tu kan. Dan akhir sekali baru kita gunakan kapas. Allahu Akbar. Kita guna kapas ni, ruam sikit saja. Bila kamu duduk bertinggung, kamu ruam, dia panggil ruam kan? Ruam di permukaan faraj kamu tu. Faraj kamu memang terbuka, kamu ruam tengok. Bila kamu ruam kali pertama, jangan banyak sangat ruam saja, ruam, kamu tarik tengok. Ada apa di tisu tu? Kalau di tisu pula dah tengok dah tersebut tisu di kapas tu kamu dengar bukan tisu kapas. Bila dah pegang tisu dia sebut tisu. Bila di kapas tu kamu bawa keluar, bila kamu dah ruam, kamu tengok di tisu tu ada warna apa. Kalau ada warna merah, haid lagi. Kalau ada warna kuning, anak-anak, warna kuning haid ke tak? Haid ke tak anak-anak? Haid. Warna kuning haid ke tak? Haid. Kalau ada warna kuning, buang kapas yang pertama, ambil kapas yang kedua, balut lagi jari. Dia kena buat berapa kali anak-anak? Berapa kali anak-anak? 2 kali. Okey, baik. Kali kedua. Yang kali pertama tadi kamu ruam kok dia punya permukaan tu saja anak-anak. Jangan ni sangat ruam banyak tu je. Tapi kapas dia akan jadi banyak ni. Tapi kamu ruam saja banyak tu je Ruam tu
Tadi yang pertama ada warna kuning haid, kamu ruam kali kedua. Ruam kali kedua tak ada dah warna kuning. Warna kuning tak ada dah, dia jadi warna tak ada apa di kapas tu, dia dah jadi jernih. Di kapas yang kedua tu dia jadi apa anak-anak? Jernih, tak ada dah. Yang merah tadi, yang kuning tadi tu tak ada dah. Dia keluar dia kosong. Maka ketika itu kamu kena mandi hadas. Haid kamu dah habis. Faham tak anak-anak? Kali pertama ada kuning, tapi kali-kali kedua pun ada kuning, haid lagi tak anak-anak? Haid. Boleh mandi hadas tak? Tak boleh. Tapi kalau kali pertama ada kuning, kali kedua tak ada kuning, bersih dah, putih dah, maka ketika itu kamu kena mandi hadas tak anak-anak? Kena mandi hadas. Faham ke anak-anak? Faham ke? Pernah buat ke tak? Ustazah nak tanya. Pernah buat ke tak? Tak pernah buat? Tak pernah cek macam tu? Lepas tu kamu buat macam mana? Agak-agak lah. Agak-agak aja. Rasa macam kering baru mandi. Macam tu. Kalau dah kering 2 hari dah buat macam mana? Kalau kamu melambatkan mandi hadas, tapi darah tu dah kering, jadi berdosa dah? Berdosa. Sebab itulah anak-anak dengar Ustazah abang ni. Anak-anak, bila kamu mandi hadas, kamu dah mandi hadas besar, selepas haid, pastikan kamu qada 2 solat fardu di belakang. Qada berapa anak-anak? 2 solat fardu di belakang. Makna dia contoh, kamu mandi waktu asar. Nah, kamu mandi waktu apa anak-anak? Waktu asar. Kamu mandi nak sembahyang asar, kamu rasa macam haid kamu dah habis dah. Yang terbaik, ceklah pakai kapas. Tapi kalau kamu takut tak berani, kamu agak-agak haid kamu tu betul-betul dah kering, kencing pun dah tak ada, lain-lain dah, kamu pun dah tak berasa panas dalam kemaluan kamu tu, kamu mandi, pastikan kalau mandi waktu asar kena qada waktu apa anak-anak? Zuhur dan subuh. Qada dua solat fardu di belakang. Tak rugi pun qada. Kalaulah haid kamu memang berhenti waktu asar tu, bila kamu qada waktu zuhur tu, dia cover yang zuhur yang lain. Tapi biasakan diri kamu anak-anak, bila mandi hadas, kamu qada 2 solat fardu di belakang. Tak susah pun. Selepas sembahyang asar 4 rakaat, terus qada zuhur selepas solat asar tu. Ustazah nak tanya, sembahyang qada boleh buat dah selepas waktu asar? Itu dah abang dah kan? Sembahyang qada boleh tak sembahyang selepas waktu asar? Sembahyang qada fardu ni, qada fardu, nak qada fardu asar, nak qada fardu zuhur, boleh tak buat selepas asar? Boleh. Yang tak boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat saja waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Tapi qada ni, sembahyang qada fardu boleh dah anak-anak? Boleh. Jangan duk kumpul banyak-banyak sangat nah. Sebab tu kita boleh jadikan amalan kita sembahyang subuh 2 rakaat, qada 2 rakaat. Boleh tak sembahyang qada fardu selepas subuh? Boleh dah anak-anak? Boleh. Yang tak boleh sembahyang selepas fardu subuh, sembahyang apa anak-anak? Sembahyang sunat. Faham ke cik? Alhamdulillah. Baik, itu adalah cara kita nak tengok darah kita kering ataupun tidak. Kita masuk kepada tempoh haid. Nah, anak-anak kita tengok. Ustazah nak bagi satu hadis Nabi. Baik, kita tengok tempoh kitaran haid.
Baik nah. Kita ada 3 tempoh kita haid kita. Yang pertama, haid paling minima, paling pendek. Tempoh darah haid yang paling pendek. Anak-anak kena tulis lagi, tengok haid kamu nombor berapa. Ada 3 nah tempoh kitaran haid. Yang pertama, tempoh haid yang paling pendek 24 jam. Tempoh haid makna dia tempoh keluar darah paling pendek, paling minima 24 jam. Apa maksud 24 jam anak-anak? Makna dia sehari semalam. Sehari 12 jam, sehari semalam 24 jam. Baik, dengar bagi betul-betul. Kalau darah yang keluar daripada faraj kamu tak sampai 24 jam. Tak sampai. Dia keluar darah titik, 2 titik. Dia keluar tak sampai 24 jam. Sebab tu kamu kena perhati tengok nah darah bila keluar daripada faraj kamu. Kalau darah keluar tak sampai 24 jam, kamu tengok-tengok kan, bermula kata contoh asar. Tak sampai asar, darah tu dah berhenti. Asar esok. Kamu main darah hari ni asar, waktu asar, tak sampai lagi waktu asar esok, darah tu dah berhenti. Tak ada dah darah. Maka darah tersebut bukan darah haid. Itu dinamakan darah istihadah. Darah apa anak-anak? Istihadah, darah penyakit. Baik, yang kata darah haid yang paling pendek, darah dia 24 jam ke atas. Makna dia kalau dia keluar darah cukup 24 jam sehari semalam, maka darah tersebut dinamakan darah haid. Jadi selepas 24 jam sehari semalam, darah pun berhenti, tak main dah darah. Jadi darah dia 24 jam ke atas. Kalau main ngam-ngam 24 jam darah dia, kemudian hari seterusnya berhenti tak ada dah darah, maka dia kena mandi wajib dah? Kena dah anak-anak? Kena mandi wajib sebab ia dikira darah yang paling pendek, paling minima. Paling pendek, paling minima. Baik, kita ulang balik. Kalaulah darah keluar, anak-anak di luar sana dengar tak? Anak-anak di luar dengar tak? Tata lupa pula kat kamu di belakang. Allah SWT. Dengar tak anak-anak? Dengar tak? Alhamdulillah. Zaza kena berjalan macam ni no. Baik. Kalaulah darah kita, darah yang keluar daripada faraj kamu tak sampai 24 jam. Tak sampai 24 jam dia berhenti, terus tak main dah. Terus tak keluar dah. Maka darah tersebut adalah darah penyakit, darah istihadah. Kena mandi hadas tak anak-anak? Kena tak? Tak kena lah, sebab dia bukan darah haid. Tak kena mandi hadas, sekadar cuci kemaluan. Cuci kemaluan bagi bersih, ambil uduk, boleh sembahyang tak? Boleh solat tak anak-anak? Boleh. Itu beza dia. Darah haid kena mandi hadas. Darah istihadah mandi hadas ke? Tak kena mandi, sekadar cuci kemaluan. Cuci faraj kamu tu bagi bersih. Boleh dah anak-anak? Kamu kena faham bab tu nah. Baik, itu yang pertama. Tempoh haid yang kedua. Tempoh haid yang kedua anak-anak, kebiasaan tempoh haid ada yang mai 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari. Itu kebiasaan. Kebiasaan kita orang perempuan paling sikitlah normal 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang paling panjang sikit 10 tu kira normal. 7, 8, 6, 7, 8 ni normal. Kebiasaan haid. Selepas hari tersebut darah pun berhenti, maka bermulalah tempoh suci. Saya tak tahu tempoh suci pula. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya minum sana.
Yang ketiga, tempoh yang ketiga, tempoh yang paling maksimal, tempoh yang paling panjang. Tempoh yang paling panjang anak-anak 15 hari 15 malam. Jangan sebut 15 hari saja. Anak-anak, tempoh yang paling panjang haid, tempoh yang paling maksimal 15 hari 15 malam. Bila kata 15 hari 15 malam ni, ada tak remaja yang main sampai 15 hari? Ada tak? Ada tak anak-anak? Ada. Ada yang dia main darah melerek. Tu dia pergi melerek lah. Hari-hari ada darah sampai 15 hari. Paling banyak haid tak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Paling panjang hanya 15 hari 15 malam saja. Hari yang ke-16, hari yang ke-16, kalaulah hari yang ke-16, 17, 18 masih ada darah lagi. Darah tu darah haid kan anak-anak? Tak, darah tu adalah darah penyakit, darah istihadah. Jadi macam mana kamu nak buat? Kalau kamu main 15 hari darah, tapi darah tu tak berhenti, kamu kena tunggu 15 hari 15 malam. Sebab tu Ustazah kata kena tanda kalender. Contoh hari pertama kamu main tu, berapa hari bulan, jam berapa? Main waktu bila? Contoh dia main waktu zuhur. Haid kamu mula main waktu zuhur. Haid berapa mula keluar adalah waktu zuhur. Tanda di kalender tu. Tanda hari ni esok cukup 15 hari 15 malam zuhur juga. Faham tak anak-anak? 15 hari 15 malam zuhur juga, tapi darah tak berhenti. Darah masih ada. Kamu tak payah duk cek-cek dah. Boleh terus saja mandi hadas. Mandi hadas, pakai balik model elok-elok. Boleh solat dah anak-anak? Boleh solat, boleh puasa, boleh baca Quran, semua boleh. Jadi darah yang ada waktu 16 hari bulan 17, 18 itu bukan darah haid. Itu nama dia darah istihadah, darah penyakit. Boleh faham kan anak-anak? Kena kira. Kalaulah kamu tak kira anak-anak, kamu tak tahu. Bila ada ustazah setengah yang duk WhatsApp ustazah, bila ustazah tanya main haid berapa bulan, dia tak tanda, lupa. Bila tak tanda, lupa ada anak-anak, duk kira balik. Kira pun tak ingat hari apa main. Sampai tahap tu lah. Sebab lama 15 hari. Bila kita tahu rutin haid kita tiap-tiap bulan, dia suka panjang, pastikan anak-anak tanda. Cukup 15 hari siap boleh mandi hadas. Yang duk keluar darah lagi tu baik fikir dia. Warna-warna merah cahaya tu tak ada, tak jumpa dah. Dia mesti keluar warna koko. Anak koko gelap tu. Boleh tak anak-anak? Baik. Itu 3 tempoh darah haid. Baik, tempoh suci pula anak-anak. Itu tempoh haid. Tempoh suci. Yang ni dengar betul-betul. Kita Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, tempoh haid paling panjang 15 hari, tempoh suci paling pendek. Tempoh suci paling pendek 15 hari 15 malam. Tu nah. Anak-anak kena kira pula tempoh suci. Sebab tu kalau anak-anak rutin haid bulanan dia duk, orang panggil apa? Caca merba. Dia duk tak betul, kena tanda anak-anak. Ustazah abang sungguh-sungguh lah, carilah kalender, tanda lah anak-anak. Kira. Sebab apa? Tempoh haid paling panjang 15 hari 15 malam. Tempoh suci juga berapa hari anak-anak? Berapa hari anak-anak? 15 hari 15 malam. Makna dia, kalaulah kamu main haid 15 hari 15 hari haid, kemudian hari 16 tu bermulalah suci. Dalam tempoh kamu suci paling pendek 15 hari 15 malam, tiba-tiba ada tiba-tiba pula
Tiba-tiba hari yang ke-11 ada darah. Hari 11 ada darah, hari 12 ada darah, hari 13 ada darah. Baik, darah itu dinamakan darah apa anak-anak? Darah penyakit, darah istihadah. Sebab apa? Dia keluar dalam tempoh suci. Sebab tu Ustazah kata tempoh suci kena kira bagi betul-betul cukup 15 hari. Kalau di dalam tempoh 15 hari itu ada darah keluar, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Kena mandi hadas ke? Tak kena. Sekadar cuci kemaluan, masa masuk waktu tu azan tu terus cuci kemaluan, baru boleh ambil wudu. Dan siapa yang ada istihadah, satu wudu, satu sembahyang fardu sahaja. Anak-anak, siapa yang ada darah istihadah, darah penyakit, makna dia keluar darah dalam tempoh suci. Dia keluar darah dalam tempoh suci 15 hari tu anak-anak. Macam mana dia nak ambil wudu? Dia kena tunggu masuk waktu. Selagi tak masuk waktu, tak boleh ambil wudu. Kalau dia ambil wudu sebelum masuk waktu, batal wudu dia. Banyak anak asrama-asrama kan kena ikut apa orang panggil? Peraturan kan? Ikut peraturan kena masuk surau sebelum maghrib. Masuk surau sebelum maghrib. Macam kamu tadi lah kan? Tadi masuk surau sebelum maghrib ke selepas azan? Tata nak tanya, kamu anak-anak tadi masuk ni masjid ni sebelum azan ke selepas azan? Sebelum azan. Nak tanya, ada tak di antara kamu ada darah istihadah? Ada tak anak-anak? Jangan malu. Bukan nampak pun, nampak tak seorang je. Ada tak? Ramai ni mustahil tak ada istihadah. Baik, tak apa. Tak apa, kamu ngaku pun bukan dengar pun, tak apa. Okey, baik. Kalaulah kamu ada darah istihadah dalam tempoh suci, maka macam mana cara dia anak-anak? Waktu dekat nak azan, dekat nak masuk waktu, dekat nak masuk waktu, kamu kena jadi penghuni bilik ayak. Kena duduk dalam tandas. Waktu dekat-dekat nak azan, tunggu dah siap dalam tandas. Pasal program kita lepas maghrib kan. Waktu dekat-dekat nak azan, duduklah dalam tandas. Buat apa? Dengar saja azan, kamu boleh cuci kemaluan kamu. Kemaluan pun tak boleh cuci awal. Dekat-dekat nak azan, baru boleh cuci kemaluan, bagi bersih. Pakailah panty liner ke apa yang kamu nak pakai. Kemudian dengar saja azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru boleh ambil apa anak-anak? Ambil wudu. Ambil wudu. Dengar azan masuk waktu, baru boleh ambil wudu, baru kamu boleh sembahyang. Ingat, satu wudu, satu sembahyang fardu. Maknanya wudu tadi kamu boleh sembahyang maghrib saja. Isyak sat lagi tak boleh guna dah. Batal dah. Anak-anak, sat lagi kamu akan solat isyak berjemaah kan? Dengar yang di luar dengar kan? Siapa yang ada darah istihadah, satu wudu, satu sembahyang fardu sahaja. Pastikan wudu ambil apabila masuk waktu. Sebelum ambil wudu kena cuci kemaluan. Tu dengar betul-betul tu. Kalau tidak, sembahyang kamu tidak sah. Siapa yang ada darah istihadah, dia mai tadi dia ambil wudu siap-siap dah kan. Kemudian dia dah pakai panty liner, dia relax. Yalah kan? Dia masuk. Kemudian azan, dia terus sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib dia batal. Dengar anak-anak, kamu jangan main dengan apa berkenaan dengan darah ni, darah istihadah ni. Baik, sat lagi, siapa yang ambil wudu tadi, dia ambil wudu masa azan, baru dia ambil wudu, dia sembahyang maghrib, sah sembahyang maghrib dia. Boleh tak istihadah sembahyang jemaah? Anak-anak, kalau ada darah istihadah boleh sembahyang jemaah dah anak-anak? Boleh. Jangan duk pergi sembahyang sorang-sorang pula. Ada darah istihadah boleh sembahyang jemaah. Jangan duk susah hati, boleh sembahyang jemaah. Okey, baik. Sat lagi nak sembahyang isyak. Siapa yang ada darah istihadah,
dia kena ambil uduk lain. Tapi bukan ambil uduk, dia kena pergi toilet dekat nak azan isyak, dia kena cuci kemaluan semula. Susah tak anak-anak? Sebab tu siapa yang ada darah istihadah kena jumpa doktor. Pergi doktor pakar puan. Boleh pergi jumpa sahabat ustazah Doktor Munawirah. InsyaAllah abang saja nama ustazah. Doktor ni dia dia kerja kat KPJ Perda. Sahabat ustazah, pergi abang yang kat dia, ustazah Norma yang suruh mai. InsyaAllah dapat diskaun. InsyaAllah. Kalau doktor dengar no, alhamdulillah. Sebab apa kamu kena jumpa doktor? Sebab apa? Bila kamu ada darah istihadah, dia ada ubat. Siapa yang ada darah istihadah ada ubat. Siapa yang ada keputihan pun ada ubat. InsyaAllah. Selalunya ustazah buat program dengan Dr. Muna ni, pernah ustazah buat 2 kali di Poli lah, tapi untuk orang tua-tua muslimat. Dr. Muna akan mai, dia akan bagi bab, dia terang bab ubat-ubat ni 1.5 jam baru ustazah bercakap bab fiqh wanita. Kena ambil ubat anak-anak. Sebab apa? Kalau tidak sat lagi kamu nak sembahyang isyak, wuduk yang ada ni walaupun tak kentut, tak batal, tapi tak boleh sembahyang isyak. Sebab kamu ada darah istihadah. Darah istihadah satu wuduk untuk satu sembahyang fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Contoh kamu nak sembahyang sunat ba'diyah, sunat selepas maghrib, boleh? Beberapa. Contoh dia kamu sembahyang isyak, lepas isyak kamu nak sembahyang sunat, boleh tak? Boleh. Satu wudu, tak usah ulang sekali lagi. Satu wudu, satu sembahyang fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Jadi siapa yang ada darah istihadah, sat lagi kena masuk balik toilet. Dekat-dekat nak azan tu cuci kemaluan. Kalau ada darah di penti dia, penti tu tak boleh pakai dah, kena tukar penti baru. Kalau ada setitik pun tak boleh guna dah, sebab dia najis. Kemudian bila kamu cuci-cuci tu dah masuk waktu, terus ambil wudu, baru boleh sembahyang isyak. Jadi bila kamu ada darah istihadah tu, ikhtiarlah. Abang kat mak ustazah suruh pergi jumpa doktor. Tak mahal pun, murah aja. Buat rawatan, insya-Allah hormon kamu, dia hormon ya tu. Haid kamu akan berjalan macam biasa balik, istihadah kamu akan hilang insya-Allah. Apa pun kita kena ikhtiar. Kan kita kan ada doktor kan. Cari doktor. Baik, itu berkenaan dengan tempoh haid dan juga tempoh suci. Ada soalan tak anak-anak nak tanya? Nak habis dah waktu ni. Ada soalan tak nak tanya? Ada tak? Alah, tanya aja, bukan siapa nampak pun, tak ada siapa duk tengok. Tak payah duk malu. Ada soalan tak anak-anak? Ada yang tak mai haid 3 bulan 4 bulan, ada tak? Ada tak? Ada, tapi dia kata awal lah, dia tak mai, tak apa, tak ada masalah nah. Orang yang tak datang haid tu tak ada masalah. Orang yang datang haid tu, bila dia datang haid, tempoh haid dia panjang, tempoh suci dia pendek, yang tu yang bermasalah. Jadi kita kena ikhtiarlah sebaik mungkin. Baik anak-anak, ada satu lagi darah, iaitu darah yang dinamakan fatrah naqa. Darah haid, nama dia darah fatrah naqa. Yang ni anak-anak pun ada, ustazah rasa. Ibu-ibu, tambah ibu-ibu 40-an, banyak yang bermasalah macam ni. Tapi anak-anak pun ada, sebab ustazah anak-anak tahfiz ustazah, ada yang bermasalah macam tu. Haid mereka akan ditanya, mai haid macam mana? Tak tahu, tengok sat-sat tak semayang, sat-sat tak semayang. Apa ni suci pendek sangat? Baik. Yang kata darah haid fatrah naqa ni, apa nama naqa? Naqa ni makna dia darah berselang-seli. Nama dia naqa. Naqa ni darah haid berselang-seli. Dia berselang-seli macam mana anak-anak? Sekali kamu tanya diri kamu, ada tak kamu main macam tu?
Darah berselang-seli, kamu mai haid 3 hari. Hari sikit sangat, kita ambil 5 lah. Kamu keluar darah haid 5 hari. 5 hari keluar darah. Hari ke-6 tak ada darah. Hari ke-7 tak ada darah. Dengar Ustazah abang betul-betul. 5 hari ada darah keluar pada faraj kamu. Hari ke-6 tak ada darah. Hari ke-7 tak ada darah. Memang tak keluar darah. Tiba-tiba hari ke-8 ada darah balik. Hari 9 ada darah balik. Hari 10 ada darah balik. Yang ni nama dia darah berselang-seli. Dengar nak, sebab dia melibatkan puasa nak. Melibatkan puasa. Sebab puasa kena qada dah anak-anak. Kalau tak puasa kena qada dah anak-anak. Kena. Solat kalau tak solat tempoh haid kena qada dah. Tak kena. Kalau dalam tempoh haid kita tak solat tak kena qada. Haid tak kena qada solat. Tapi kalau puasa kena qada dah anak-anak. Kena. Sebab tu kena faham pattern kamu punya haid. 5 hari ada darah. Hari 6 tak ada. Hari 7 tak ada. Kering elok. Hari 8, 9, 10 ada. Yang ni nama dia darah berselang-seli. Okey, baik. Macam mana cara kita nak kira? Awak. Macam mana cara kita nak kira anak-anak? Darah fatrah naqa'. Darah naqa' tu macam mana anak-anak kita nak kira? 5 hari ada darah, 2 hari kering tak ada darah. Kita pun tengok 2 hari tak ada darah, kita pun mandi hadas. Betul tak anak-anak? Bila tak ada darah sampai tempoh 2 hari mandi dah hadas anak-anak. Mandilah duk tunggu apa darah tak ada kan? Tambah pula puasa. Mandilah sebab nak puasa. Boleh ke tak boleh? Betul ke kita buat macam tu? Baik nak. Kemudian 5 hari ada darah, 2 hari kering tak ada darah, 3 hari ada darah. Hari 8, 9, 10 ada darah. Hari 11, 12, 13 tak ada pula darah. Hari 14, 15 ada pula darah. Itu dia berselang-seli dah anak-anak. Berselang-seli dah. Berselang-seli. Kita tahu ramai remaja yang dia berselang-seli. Cuma tempoh dia, tempoh hari tu. Baik, siapa yang ada masalah darah berselang-seli macam ni, dengar anak-anak. Siapa yang ada masalah darah berselang-seli, maka 5 hari tu darah haid. 2 hari yang tak ada darah tu juga dikira haid. Tak boleh mandi hadas, tak boleh puasa dan tak boleh solat. Sambung pula 3 hari 8, 9, 10 pun dikira haid. Tempoh, dengar abang ni, tempoh paling panjang darah fatrah naqa'. Darah naqa' ni yang berselang-seli ni, tempoh paling panjang dia sat ada sat tak ada, macam cik semua kan. Sat ada sat tak ada, sat ada sat tak ada. Tu nama dia berselang-seli. Tempoh paling panjang 15 hari 15 malam. Lebih pada 15 hari 15 malam duk berselang-seli lagi, yang tu semua dikira istihadah. Jadi yang berselang-seli tadi, dengar lain abang, berselang-seli tadi, yang ada darah dikira haid. 2 hari yang kering dikira dalam tempoh haid. 3 hari pun dikira haid. 2 hari pula suci pula kan, dia kira tempoh haid. Mai pula hari 13, 14, 15 ada darah, dikira haid. Makna dia tempoh yang kering tadi tu, dia kira suci ke haid? Dalam tempoh haid. Jadi kalau dalam tempoh darah berselang-seli tu paling panjang 15 hari 15 malam, paling panjang. Setengah tu dia main macam ni, 4 hari ada darah. Contoh nah, remaja 4 hari ada darah, 2 hari tak ada, dia berhenti terus. Jadi 4 campur 2 jadi berapa? 6 kan. Hari 7 ada darah, hari 8 ada darah, hari 9 baru dia suci betul. Maka darah naqa' dia tu
Yang 4 tadi darah, 2 hari yang tak ada darah pun dikira haid, 2 hari pula ada darah dikira haid. Maka haid dia berapa hari anak-anak? 8 hari. Termasuk yang tak ada darah tadi tu. Hari yang ke-9 ni dia boleh mandi hadas, dia boleh sembahyang dah, boleh puasa dah. Faham tak anak-anak? Dia tengok tak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Tempoh paling panjang darah naqak, darah berselang-seli berapa hari anak-anak? 15 hari 15 malam, sama dengan maksimum haid. Ada darah macam tu anak-anak? Ada kan? Tiba-tiba 2 hari tak ada darah, dia pun mandilah, mandi siap puasa, siap dia buat amal ibadat lah yang macam orang suci. Tiba-tiba selepas 2 hari darah keluar pula 2 hari 3 hari. Yang tu kamu kena kenal betul-betul bahawa itu pattern darah dia, darah fatrah naqak, darah berselang-seli. Wallahu a'lam. Cukup untuk hari ini anak-anak. Alhamdulillah. Faham dah anak-anak? Jelas dah? Jelas dah tempoh dia? Tempoh kitaran haid dan tempoh suci jelas dah anak-anak? Kena jelas anak-anak. Ingat bila kita ada masalah darah istihadah, pastikan jaga cara kita nak wudu. Ustazah abang tadi, satu wudu hanya satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Yang tu kena jaga betul-betul. Wudu mesti ambil selepas masuk waktu. Yang tu kena ingat. Masuk waktu baru boleh ambil wudu. Sebelum ambil wudu kena buat apa? Cuci kemaluan. Kena ganti panty liner dia sebagainya. Tambahlah pula kamu kan pergi berjalan ke kan, pergi mana-mana ke, lagi kamu kena spare panty liner sebagainya. InsyaAllah nanti kita cerita juga nak jamak macam mana. Solat jamak kalau pergi berjalan kan, kita ada darah istihadah, macam mana kita nak jamak. InsyaAllah nanti kita share dengan kamu. Kamu kan rajin jalan kan, pergi rombongan lah, ni dak lah covid kan. Selalunya kalau tak covid pergi berjalan tak? Ada rombongan lah, camp lah dan sebagainya ada kan. Jadi bila kamu ada masalah istihadah macam mana? Kalau kamu keluar lebih pada 2 marhalah, kamu boleh buat solat jamak qasar. Macam mana wudu tu? Nak ambil wudu tu macam mana? Sebab kamu dalam keadaan istihadah. Nanti saya share insya-Allah di lain minggu. Wallahu alam. Baik anak-anak, kita tutup dengan, kamu semua ada handphone kan? Ada handphone kan? Okey, kamu buka di situ selawat tafrijiyah. Baik, ni urus dia. Ustazah nak minta tolong sikit. Untuk kuliah ustazah seterusnya, suruh mereka semua sediakan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Semua orang kena ada, sebab kita nak mula kuliah kita dengan Asmaul Husna. Sebab hebat kalau kita beramal dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Kita tutup dengan selawat tafrijiyah. Boleh tak anak-anak? Boleh tak? Sebab apa? Selawat tafrijiyah ni selawat yang sangat hebat. Terutama kamu anak-anak remaja, amalkan selawat tafrijiyah untuk Allah makbulkan segala hajat kamu. Allah hilangkan segala keluh kesah, apa-apa simpulan ikatan yang menyusahkan hati kamu, dan Allah akan beri kejayaan kepada kamu. Terutama kamu ni seorang penuntut. Buka tak? Handphone ada kan? Yang mana tak ada line tu kongsi dengan kawan. Kita bawa sama-sama, kita nak tutup majlis kita dengan selawat tafrijiyah dan tasbih kafarah dan surah Al-As. Kita tutup majlis kita pada malam ni insya-Allah. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di minggu seterusnya, di siri seterusnya insya-Allah. Baik anak-anak, semua dah siap? Buka lagi anak-anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah